Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nas. Surah yang terakhir dalam Al-Quran. Surah yang ke-114. Saya yakin dan pasti semua di antara kita boleh ataupun telah menghafal surah An-Nas ini tanpa melihat mushaf Al-Quran. Jadi insyaAllah pada hari ini tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, kita akan mulakan sesi unboxing surah An-Nas, bacaan yang betul, kesalahan-kesalahan biasa kita lakukan dan perbaiki bacaan kita dalam surah yang terakhir daripada Al-Quran ini, iaitu surah An-Nas. Jom kita mulakan. Surah An-Nas, surah yang ke-114 yang bermaksud manusia. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah jom kita tengok apakah kesalahan biasa kita lakukan dalam baca surah An-Nas. Biasanya kita baca ketika dalam solat, kebanyakan solat kita akan baca surah An-Nas. Ketika selepas solat wirid kita baca surah An-Nas kadang-kadang kan. Dalam tahlil kita malam Jumaat baca Yasin tahlil sebab kita baca surah An-Nas. Sangat-sangat familiar, memang sangat-sangat kita hafal daripada kecil sampai sekarang. Tetapi kebanyakan masalahnya adalah kita menghafal dari kita tahu atau menghafal surah An-Nas ini adalah kerana budaya kita. Kita dengar tok nenek kita baca, kita dengar bapak kita, mak kita baca, kita dengar orang-orang kampung kita baca kat masjid, kita dengar kawan-kawan kita baca kat sekolah. Jadi sebab itu kita hafal dan ingat surah An-Nas dengan tanpa kita melihat surah mushafnya. Jadi hari ini kita nak unboxing tuan-tuan dan puan, kawan-kawan semua, surah An-Nas dengan mushaf. So kita nak tengok adakah bacaan yang kita hafal dengar daripada orang ramai ni menepati ciri-ciri, menepati piawaian yang penuh daripada menurut mushaf Al-Quran. InsyaAllah. Jadi dah ready semua? InsyaAllah. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas. Pertama sekali, tuan-tuan yang biasa kita tidak perasan mungkin ataupun biasa kita juga terlakukan adalah permulaan surah An-Nas, iaitu dibaca dengan huruf Qaf, sedikit pekat sebutan huruf Qaf itu kerana makhrajnya berada pada pangkal lidah kita. Kita tak boleh baca kul. Di sini sekiranya kita tersilap membaca huruf Qaf kepada huruf Kaf, iaitu kul, kemungkinan besar ataupun sememangnya akan menyebabkan maksudnya akan berubah. Maksudnya akan berubah. Jadi kita perlu tekankan kita punya pangkal halkum kita, pangkal lidah kita, pangkal lidah kita untuk mendapatkan huruf Qaf. Jadi disebut dengan bunyi kul, bukan bunyi kul. Bukan bunyi kul, K-O-O-L, bukan. Qul, ditekankan sedikit ke dalam. Qul, Qul a'udhu. A adalah jeritan suara kita. Secara umumnya lah, secara umum dan mudahnya ni, bunyi A ni ada jeritan kita. Adapun ain itu jeritan yang disekat di tengah-tengah halkum kita. Tuan-tuan boleh demo sini dekat rumah ya. Itu nak membezakan. Jadi bunyi sini, bunyi hamzah ini bunyi jeritan kita. Lepaskan jeritan kita. Gitu. Ain, sekatkan jeritan kita. Dia tersekat. Dua harakat. Zubi Rabbi, Rob baris di atas perlu dibaca dengan tebal, tapi saya fikir yang ini masyarakat kita mungkin tak ada yang silap, ataupun kebanyakan kita tak baca silap. Kita jarang dengar orang kita baca bi Rabbi, biasanya mesti bi Rabbi, itu tak ada masalah sangat. Tapi kita peringat di sini Rob baris atas mesti dibaca dengan tebal. Mulut kita kembung ataupun mulut kita agak memuncung sedikit. Bi Rabbi, begitu. Bi Rabb. Ba sabdu ditahan bunyinya Rabbi. Jangan laju. Rabbi, Rabbin. Huruf nun yang bersabdu mengeluarkan bunyi wajibul gunnah. Jadi tuan-tuan, kawan-kawan semua, wajibul gunnah bukanlah dengung itu bukanlah perlu dua harakat. Tidak semestinya dua harakat. Bahkan mungkin lebih dua harakat. Jadi tahan. Bi Rabbin, lebih dua harakat pun tidak menjadi masalah. Kerana nun yang bersabdu adalah dengung yang paling sempurna dalam level-level dengung. Nas berhenti dekat sini, boleh baca lebih dua harakat sehingga 6 harakat kat sini. Nas.
Qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang kedua, Malikin nas. Perhatikan pada ayat yang kedua ini ada satu kalimah yang biasanya kadang-kadang kita baca malam Jumaat, kita baca dalam sembahyang sekalipun kadang kita tersilap memanjangkan pada perkataan ma ni. Sebenarnya ma tak perlu dipanjangkan. Dia ma dalam surah An-Nas tak panjang. Maliki, maliki. Kenapa kita baca silap? Sebab kita terbawa-bawa maliki dalam suratul Fatihah. Maliki dalam suratul Fatihah, ma-nya dibaca panjang. Mali, mali dibaca panjang. Tapi dalam surah An-Nas, ma tidak dibaca panjang. Jadi sebab itu saya cakap kita ada tersilap kadang-kadang. Kerana kita terbawa-bawa ma dalam suratul Fatihah. Jadi ma surah An-Nas tidak panjang. Malikin, tahan huruf nun, kin, wajibul guna ataupun bunyi dengung yang sempurna pada huruf nun yang bersabdu. Sama seperti tadi boleh baca sehingga 6 harakat di sini. Ilahin nas. Ila ada alif kecil yang memanjang kat sini. Di sini dibaca 2 harakat. Ilahin terus ke sini. Hinna sama tuan-tuan boleh baca lebih 2 harakat. Iaitu sehingga 6 harakat kat sini. Tidak salah kalau kita nak baca 2 harakat sekalipun. Min syarri. Tuan-tuan nampak di sini nun, ada nun yang matinya tidak bertanda atas ni. Mudah cerita kita gantikan bunyi nun yang sepatutnya kita baca min tu. Nun mati kita baca min. Tapi di sini kita tak nak baca min. Kita gantikan nun mati tu dengan bunyi hidung sahaja. Dengan bunyi hidung sahaja. Min. Begitu. Min. Cuba ikut sama-sama ya. Tuan-tuan kawan-kawan semua kita ikut sama. Min. Tu bunyi di hidung. Dia tidak bunyi nun. Min syarri. Ini ada satu kesilapan yang biasa dan sangat biasa dilakukan oleh kita. Yang memang kita dengar orang-orang baca begitu. Jadi kita pun ikut baca begitu. Jadi kalau tengok dekat mushaf, salah sebenarnya. Kesilapan kecil berlaku di situ. Iaitu, ra berbaris di bawah, kita tak boleh baca dengan gulung lidah. Tuan-tuan nampak? Kawan-kawan semua, kita tak boleh baca dengan gulung lidah. Syarri. Syarri. Kita tak boleh baca dengan muncung mulut. Syarri. Ra ni. Syarri itu salah dari sudut bacaan ra yang berbaris bawah. Tuan-tuan ingat mulai sekarang huruf ra yang ditandakan kasrah ataupun berbaris bawah ini mesti dibaca dengan tipis. Iaitu macam mana nak mudahnya tipis ni? Nampak gigi kita? Syarri. Syarri. Kita seolah-olah macam nak senyum. Itu tipis. Jangan dimuncungkan mulut kita. Jangan dikembungkan mulut kita. Nanti lidah akan tergulung. Dia jadi bunyi syarri. Yang itu salah. Syarri. Min syarril waswasi. Huruf sin mati tuan-tuan. Jangan dibaca dengan kita panggil sebagai tawalud. Iaitu melebihkan bacaan. Ramai juga ni kita kadang-kadang tersilap. Waktu lepas kita baca syarril waswa. Dengar ya? Waswa salah. Waswa yang betul. Waswa bukannya waswa. Waswa begitu. Waw 2 harakat kat sini ya. Silkhon. Huruf kha ini pun antara kesilapan yang biasa dilakukan oleh kita ya. Waswasilhunna selalu kita baca macam itu. Ini adalah huruf kha tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Ini huruf kha. Huruf kha bunyinya secara ringkasnya dia ada bunyi keruh dalam kita punya tekak kita. Ada bunyi keladak sikit kita panggil. Ada bunyi keladak sikit dalam tekak kita, iaitu bunyi itu, ada bunyi itu. Ada bunyi itu. Jadi kalau kita baca waswasilhunnas, tak ada bunyi kotor tu, tak ada bunyi keladak tu, dia tak ada bunyi dia tak ada. Jadi kalau tak ada bunyi itu, maknanya makhraj kita tidak tepat. Apabila makhraj tidak tepat, maknanya kita bukan sebut huruf kha kat situ, kita sebut huruf ha sebenarnya. Jadi pastikan tuan-tuan bila baca, tak kira lah bila-bila masa kita baca, kita perhatikan kat sini waswasil kha, waswasil khon bunyikan. Kalau tak ada bunyi, ianya ada masalah di sana. Jadi betulkan. Khon sabdu lagi, tahan dia. Tak semestinya 2 harakat. Mungkin lebih dan biasanya mesti lebihnya. Khonnas
boleh baca sehingga 6 harakat. Allazi, hamzah wasal dimulakan hamzah wasal, kita bawa di baris atas. Yang ni saya fikir tak ada isu untuk kita sebab kita memang baca, semua orang tahu sini baca baris atas. Ya. Allazi 2 harakat, yuwaswisu. Lagi sin mati sini, jaga-jaga jangan kita baca tawalud kita panggil, ya, iaitu lebihkan bacaan. Yuwaswi, salah. Yuwaswisu, boleh? Fi 2 harakat, sudu 2 harakat, ri. Ra berbaris di bawah sekali lagi tuan-puan. Ingat baik-baik, huruf ra yang berbaris di bawah mestilah dibaca dengan tipis. Nampak gigi? Suduri. Jangan gulung lidah ataupun muncung. Sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jin, tahan nun. Jinnati, baik, ti tidak panjang. Kadang-kadang kita tak perasan, kita ghalib baca surah An-Nas sebab kita dah hafal daripada kecil. Jadi kita main baca je. Kadang-kadang kita panjangkan dekat ti pun rasa tak bersalah, kan? Minal jinnati wan, no, salah tuan-tuan dan puan, kawan-kawan, tetap salah. Kena rasa bersalah. Minal jinnati wan nas. Berhenti kat sini. Mempunyai 6 ayat saja surah An-Nas yang memang kita hafal. Jadi jom sama-sama saya ulang balik, boleh ikut bacaan sama-sama dengan bacaan yang betul insya-Allah. Semoga bacaan kita lebih baik lagi walaupun surah ini surah yang kita dah hafal daripada sekian lama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesai dari sesi unboxing kita dalam surah An-Nas. InsyaAllah jangan lupa tuan-tuan, sekiranya video ini bermanfaat, sharekan sebanyaknya pada semua kenalan-kenalan sahabat kita. Semoga bacaan yang mudah ini ataupun surah yang mudah yang kita dah hafal sekian lama ini, kita baca dengan bacaan yang betul, bukan kita baca dengan bacaan adat semata-mata yang kita hafal, yang kita dengar daripada tok nenek kita, moyang kita daripada dulu tuan-tuan. Jadi sharekan sebanyaknya, jangan lupa subscribe saya channel saya dekat bawah ni insya-Allah. Jumpa lagi video akan datang surah yang seterusnya insya-Allah. Kita akan unboxing surah Al-Falaq pula insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.